Baiklah, semalam kami ada melaporkan di mana Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said berhasrat menghantar suatu notis usul rang undang-undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bekas timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu berkata usul tersebut di bawah Peraturan Mesyuarat 49-1 untuk RUU ahli yang bukan ahli kerajaan dan diharap menjadi titik permulaan memperkenalkan pilihan raya pecat atau recall election pada sidang September ini. Di samping itu, katanya beliau juga berhasrat untuk mencadangkan penubuhan Caucus Reformasi Parlimen dan demokrasi pelbagai parti di antara ahli-ahli parlimen yang berminat. Dan kita nak bercakap mengenai soal ini bersama dengan saya ketika ini bersedia ialah pensyarah kanan dan juga penganalisis politik Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor. Alhamdulillah. Okey, Doktor. Doktor, kita dah tahu ini antara laporan yang mendapat sambutan hangat ataupun mendapat reaksi pelbagai oleh netizen khususnya di social media. Dan saya nak tanya, melihat kepada apa yang telah diusulkan ini, apa yang dicadangkan oleh Ahli Parlimen Pengerang ini. Jadi bagaimana Doktor melihat bagaimana RUU ini boleh diterima oleh dalam kalangan ahli politik khususnya mereka yang lama dan bagaimana kesungguhan mereka untuk melaksanakan RUU ini, Doktor? Baik, Saf. Apa yang diusulkan dan dicadangkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said itu memang cantik dan terbaik. Tetapi lambat. Sebab apa? Azalina hampir 20 tahun lebih sebagai ahli parlimen. Kenapa dalam tempoh sebelum ini tidak digunakan ruang dan peluang untuk mengusulkan perkara tersebut? Jadi saya nampak yang dicadangkan ini sebenarnya sudah terlambat, tetapi sesuai lagi untuk dilaksanakan pada masa akan datang. Dan untuk kita perkenalkan dalam tempoh hampir 1 tahun 7 bulan yang tinggal baki ini untuk penggal parlimen, saya rasa banyak perkara lain yang boleh diketengahkan dan diutamakan oleh ahli-ahli parlimen berbanding dengan kita memfokuskan kepada recall election. Dan kita lihat boleh lakukan memperkasa parlimen melalui proses melantik speaker, kemudian jawatan kuasa pilihan yang lebih banyak. Dan kita lihat jika dilaksanakan juga ini agak tergesa-gesa dan melibatkan proses yang cukup panjang. Jadi saya tidak bersetujulah untuk dilaksanakan dengan kadar segera kerana ini bukan membina rumah dalam tempoh 1 hari. Ini melibatkan satu penggubalan undang-undang yang baru, pindaan perlembagaan, pindaan akta pilihan raya, bukan perkara yang mudah. Maka kalau ahli parlimen mana-mana pun nak mencadangkan apa saja pembaharuan, ya, fikirkan bagaimana untuk kita jadikan ini sebagai satu realiti dan realistik terhadap apa yang berlaku di sekitar rakyat berbanding dengan mencadangkan perkara yang sukar untuk kita dilaksanakan. Dan saya nampak bukan semua ahli-ahli parlimen menyambut dan menyahut apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said. Jadi kita kena fikir dan pertimbang semula cadangan-cadangan yang dikemukakan. Betul, baik, tetapi kenapa tidak dilakukan 15 tahun dulu, 20 tahun dulu? Waktu tu Azalina masih lagi sebagai ahli parlimen. Jadi kena laksanakan waktu tersebut. Adakah waktu yang sukar bagi parti beliau termasuklah kepada Azalina, barulah nak dicadangkan untuk dibahas dan dibincangkan di parlimen itu sendiri. Baiklah, Dr. Taufik. Saya tertarik dengan kenyataan Dr. Taufik tersebut. Tapi tidakkah Dr. Taufik berfikir menganggap bahawanya pada ketika ini, khususnya dalam situasi yang masih kita berdepan dengan ketidakstabilan keadaan semasa, khususnya penularan virus COVID-19, kita memerlukan kerajaan yang kukuh, kerajaan yang betul-betul kuat untuk mentadbir negara. Jadi sekiranya RUU ini tidak dilaksanakan atau tidak dicadangkan di Dewan Rakyat dalam bulan September nanti, bukankah mungkin akan berlaku sebarang kemungkinan di mana ada lagi peristiwa ataupun tragedi ahli parlimen lompat parti dalam masa terdekat? Dan bukankah untuk mengukuhkan sebuah negara kita memerlukan kerajaan yang mantap, Dr. Muhammad Taufik? Dalam tempoh sekarang bukannya masa untuk kita buat pembedahan besar kepada manusia sebagai analoginya. Sekarang tempoh untuk merawat. Kalau ada sakit itu perlu rawatan. Tidak perlu lagi buat pembedahan, mengubah sana, pindah sini. Dan yang paling penting hari ini bagaimana untuk kita mematangkan ahli-ahli parlimen sedia ada. Kalau kita gubal berapa banyak undang-undang sekalipun, kita nampak kalau tidak memberi kesan yang besar, tidak ada kematangan politik dalam kalangan ahli parlimen, undang-undang tu dipandang sepi begitu saja.
Jadi apa yang boleh kita lakukan dalam tempoh yang segera hari ini iaitu proses kematangan ahli parlimen, ahli-ahli politik dan kemudian barulah kita melihat apakah yang boleh lakukan untuk jangka masa pendek dan panjang. Maka untuk jangka masa pendek itu yang saya nyatakan tadi, perlu ada ahli parlimen yang matang, perlu membangkitkan prinsip-prinsip mendaulatkan negara, hormat kepada undang-undang, ya, hormat kepada sistem parti dan prinsip parti berbanding untuk melompat sana sini dan kemudian akhirkan peruntukan yang sama rata kepada ahli-ahli parlimen. Jadi saya tak nampak lagi selepas ini akan berlaku lompat-melompat antara satu parti dan parti yang lain. Jika kebajikan ahli parlimen itu diberikan dengan sebaiknya, kita jangan ulangi ya apa yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Kerajaan ini perlu menunjukkan bahawa mereka mampu untuk mengelak terjadi lompat-melompat, menerusi prinsip, menerusi semangat, menerusi kerjasama berbanding menggunakan kaedah undang-undang. Kaedah undang-undang menghukum, tapi kita kena pilih kaedah yang lebih baik, kita mendidik dan kita memberi satu perkara yang baik kepada ahli-ahli parlimen berbanding kita menghukum mereka dan mereka akan membuat satu pemberontakan politik dan akhirnya akan merugikan negara. Baik, itu dia tadi. Saya rasa cukup saja untuk waktu ini. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah kanan dan penganalisis politik Universiti Melaya, atas perbincangan tersebut, dan laporan penuh mungkin boleh dapatkannya di astroawani.com dan buletin-buletin awani yang berikutnya.